Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Pensyarah Dr. Wesley Kong Siang Sun dan hari ini tugasan dua saya ialah kajian sejarah yaitu makanan. Tajuk kodnya adalah NPU 2163. Saya ingin menjelaskan latar belakang saya. Nama saya ialah Tom Ku Zhen Yan dan ID saya ialah 202039 dan saya dari kelas 2023-1. Dengan ini saya merupakan seorang murid jururawat dari Adventist College of Nursing and Health Sciences. Hadirin sekalian, yang seterusnya saya ingin menjelaskan tentang topik saya yaitu nasi goreng. Dengan ini saya ingin menjelaskan dengan pengenalan nasi goreng saya. Nasi goreng adalah hidangan nasi yang telah digoreng dalam kuali dan biasanya dicampurkan dengan bahan lain seperti telur, sayur-sayuran, makanan laut atau daging. Ia sering dimakan dengan sendirinya atau sebagai makanan tambahan untuk hidangan lain. Dengan ini, nasi goreng adalah komponen populer dari masakan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan tertentu, serta hidangan utama Indonesia dan Malaysia. Sebagai hidangan buatan sendiri, nasi goreng biasanya dibuat dengan bahan-bahan yang tersisa dari hidangan lain, yang membawakan kepada pelbagai variasi. Dengan ini, nasi goreng mula-mula dikembang semasa dinasti Sui di China, dan dengan itu semua hidangan nasi goreng dapat mengkesan asal-usulnya ke nasi goreng China. Saya ingin menjelaskan nasi goreng itu. Nasi goreng hidangan beras dari Indonesia dengan kepingan daging dan sayuran dan ditambah. Ia boleh menunjukkan kepada beras dimasak, yaitu pramasak hidangan termasuk kacau nasi goreng dalam sejumlah kecil minyak masak atau menggoreng biasanya dikecap manis yaitu soya manis, bawang merah, bawang putih, padang udang, dan tamarik dan cili dan sebagainya. Terdapat juga satu nasi goreng yang dibuat dengan ikan asin yaitu ikan kering masin yang juga popular di seluruh Asia. Nasi goreng kadang-kala digambarkan sebagai nasi goreng Malaysia, walaupun ia juga popular di Asia Tenggara di luar Kepulauan Melayu yang mendapatkan populariti melalui pengaruh Indonesia di Sri Lanka dan melalui komuniti pendatang dari Melayu yang dibezakan daripada resepi nasi goreng Asia yang lain oleh yang aromatik, rasa berlembaga dan perisai yang terhutang kepada jumlah sos soya yang karamel, manis dan pedas tersebut, dan rasanya lebih kuat dan muncul berbanding dengan nasi goreng Cina. Bagi masyarakat Malaysia sudah menjadi kebiasaan untuk menyediakan nasi goreng sebagai sarapan. Nasi goreng yang paling mudah disediakan adalah nasi goreng kampung yang hanya menggunakan bawang, ikan bilis, cili padi, kangkung, dan sebagai bahan utama. Masyarakat moden hari ini telah banyak
eksperimen dengan bahan-bahan dalam menyediakan nasi goreng sehingga terdapat berbagai jenis nasi goreng yang boleh didapati di gerai kafe ataupun di hotel. Dengan ini, saya ingin menjelaskan bahan-bahan asas yang untuk dimasakkan kepada resepi nasi goreng. Dalam konteks ini, tidak ada resepi nasi goreng tunggal kerana setiap hidangan nasi goreng dengan campuran penambahan bahan dan toppingnya tertentu boleh membawa kepada resepi nasi goreng yang lain. Terdapat banyak resepi nasi goreng digambarkan sebagai nasi goreng negara-negara Brunei, Indonesia, dan Singapura. Walaupun banyak versi dianggap spesifik menurut wilayah, beberapa wilayah berbagi unsur umum yang melampaukan batas wilayah dan nasional, contohnya termasuk penggunaan istilah kampung, pasta udang, sambal berasaskan cili ikan masin dan teknik membungkus nasi goreng dalam telur dadah. Sebagai tuntasnya yang ringkas, bahan-bahan asas yang boleh dibahagikan kepada 5 langkah ini. Yang pertamanya ialah nasi kukus yang tinggal. Yang seterusnya ialah bawang putih cincang. Tambahan ini ialah elemen protein seperti ayam, daging babi, udang, telur. Dan dengan ini, Anda boleh juga menggunakan salah satu atau Anda boleh menggunakan gabungan satu daripadanya. Terpulang pada Anda dan apa yang Anda suka. Yang seterusnya ialah sayuran campuran pokok. Sebagai contohnya ialah wortel, kacang hijau, dan jagung. Dan akhirnya boleh masuk perasa seperti kicap, sos ikan, sos tiram, lada putih tanah, dan garam. Yang seterusnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat nasi goreng yang terbaik di Asia. Langkah yang pertama adalah kacaukan telur Anda. Dengan ini, kamu haruslah menggunakan tepung mentega kecil, tumis 9 telur dalam kuali tumis besar. Pecahkan menjadi kepingan kecil semasa Anda pergi. Dan kemudian pindahkan telur ke pinggan yang berasingkan dan ketepikan. Seterusnya, tumiskan sayur dan bawang putih Anda dan kembalikan kuali tumis Anda dan tumis bawang, wortel, serta kacang polong dan bawang putih hingga lembut dan masak. Langkah yang seterusnya ialah menggunakan tumis nasi, kemudian putar pembakar ke api yang tinggi, dan seterusnya masukkan sayur ke satu sisi kuali. Cairkan mentega yang meninggal di bahagian yang lain dan masukkan nasi sejuk, kicap, dan sos tiram. Kemudian digabungkan dengan sayur-sayuran dan terus merumis kacau setiap 15 atau 20 saat atau lebih selama 3 sayur-sayuran, dan terus menumiskan kacau setiap 3 menit atau sehingga Anda menyadari nasi dan sayur-sayuran mulai sedikit coklat. Dan langkah yang seterusnya ialah keluarkan loyang dari api dan tumis bawang hijau, minyak pijan, dan telur
hancur. Tambah ini, rasa dan muslim nasi Anda beri nasi ada rasa dan muslim dengan garam dan lada ditambah kicap tambahan atau minyak wijen jika diperlukan. Akhirnya hidangkan dan kemudian letakkan, sajikan enak dan suam. Yang kesimpulannya, kadangkala pening kepala boleh memikirkan apa lauk pauk untuk disajikan kepada ahli keluarga untuk sahur. Nasi goreng merupakan satu resepi yang boleh komen kepada semua ahli keluarga dan semua rakan. Sekian, terima kasih.